Sebelum tutup makan, minum makan masuk. Tidak? Penuh. Alhamdulillah. Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali kiram ashabi rizwan sya'ulahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Yang mati Fadil Tuan Imam kita baik. Kemudian Fadil Tuan Bilal, seluruhnya Aljatan Kuasa pengurusi surau, Jatan Kuasa surau, sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita banyakkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah bab akidah ataupun bab tauhid daripada kitab Akidah Sunnah wal Jamaah. Muka surat apa tuan? Tanda tak? Bab apa? 47. Tajuk dia apa? Tajuk besar. Akidah yang sahih. Okey. Sampai ayat peringkat apa? Wa may yusyrik billah.
Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Betul. Faqad dhalla dhalalan mubina. Okey. Sini muka surat 46 lah. Baik, insya-Allah. Jadi kita masih lagi dalam pembahasan akidah yang sahih ataupun akidah yang betul lah. Jadi apakah ciri-ciri akidah yang sahih? Hari itu dah disebutkan bahawa ciri-ciri akidah yang sahih ialah pertama mempercayai Allah Azza wa Jal. Mempercayai Allah Ta'ala itu satu zat yang wajibul wujud, yang maha berkuasa, yang mentadbir serta menguruskan alam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yakin dan percaya dengan kepercayaan yang pasti ataupun jazam, mempercayai kewujudan para malaikat. Kewujudan malaikat, ya, yang mana malaikat ini masing-masing ada tugas dan juga fungsi-fungsi masing-masing lah. Antaranya seperti malaikat yang menurunkan wahyu, seperti malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ada malaikat yang menguruskan rezeki, itulah malaikat Mikail. Ada malaikat yang menjaga syurga, itulah malaikat Ridwan. Dan ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, itulah malaikat yang digeruni lah. Malaikat yang digeruni ditakutilah malaikat maut. Okay. Kemudian kita yakin dan percaya dengan percayaan yang pasti dan jazam tentang kewujudan para rasul dan para nabi yang telah pun dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nabi dan para rasul ni tugas dan fungsinya untuk menyampaikan risalah dakwah. Dan para nabi dan rasul ni digunakan seperti mukjizat, kitab-kitab dan sebagainya, dengan tujuan untuk menguatkan lagi kenabian dia, dan juga untuk menguatkan lagi kerasulan dia. Okay? Kerana ada perkara kadang-kadang manusia ni susahlah nak terima, kan, sesuatu kenyataan itu, melainkan dengan hujah yang kuat dan hujah yang pasti barulah mereka nak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada juga yang tidak mau beriman kepada Allah. Baik, kemudian kita yakin dan percaya bahawa para nabi dan rasul itu digunakan kitab-kitab. Seperti baginda Rasulullah digunakan kitab Quran. Kemudian Nabi Daud alaihissalam digunakan kitab Zabur. Kemudian Nabi Musa alaihissalam digunakan kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam digunakan kitab Injil. Dan juga ada nabi-nabi yang lain dikurniakan akan suhuf. Suhuf mana lembaran-lembaran yang tertulis mukjizat, ayat-ayat yang berkenaan dengan akidah, ayat-ayat berkenaan dengan hukum akam dan sebagainya. Kemudian akidah yang sahih lagi ialah kita percaya dan yakin bahawa akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Kerana setiap yang bermula sudah tentu ada penghabisannya, pengakhirannya. Jadi pada asalnya dunia ni tak ada, tak wujud pun. Kemudian Allah Ta'ala mencipta alam, menjadikan dunia ini, dan akhirnya suatu masa nanti alam ni akan rosak dan akan binasa juga. Jadi kita percaya dengan hari kiamat, hari kemusnahan, hari kebangkitan. Dan nama hari kiamat ni pun banyak. Contohnya Yaumul Hisab, hari pembalasan. Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan. Hari kegoncangan. Yaumul Mizan, hari timbangan, dan pelbagai lagi lah nama-nama yang diberikan kepada hari kiamat. Kemudian kita yakin akidah yang sahih juga, kita yakin dan percaya bahawa adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluk yang ada dalam muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya qada ni maknanya kadar ketentuan. Sedangkan kata qada ni qada dan qadar. Qada ni maknanya ketetapan.
ketetapan yang telah betul Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala dah tetapkan terjadi, maka dinya terjadi. Allah Taala menyebutkan dalam Quran, contohnya fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal seorang itu sampai, maka tidak akan cepat sesaat dan tidak akan lambat sesaat. Kemudian Allah Taala juga sebut dalam Quran, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Maksudnya qul la yusibana, kata oleh Muhammad, tidak tertimpa oleh sesuatu pun terhadap diri kita ini, kecuali satu benda yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala atas diri kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Baik, kita sambung lagi di muka surat 47. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu jua pun, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi macam mana supaya kita tidak menyekutukan Allah? Macam mana cara kita supaya kita jangan menyekutukan Allah? Caranya kita jangan menyekutukan Allah, maknanya salah satunya ilmu lah. Ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, tak belajar, tak mengaji, macam mana kita nak tahu benda tu boleh ke tak boleh? Dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah ini, contohnya kita tidak boleh menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Kalau kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu, maka kita termasuk dalam kumpulan mujassimah. Mujassimah ni menjisimkan Allah, merupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa saja yang tergambar oleh kita, terbayang oleh kita, Allah Ta'ala ini begini, Allah Ta'ala ini begitu, maka semuanya itu adalah mustahil ataupun bukanlah. Bukan. Apa yang tergambar mesti Allah Ta'ala ni begini? Oh, tidak. Itulah. Bukannya tidak. Allah Ta'ala itu seperti cahaya. Oh, bukan. Allah Ta'ala seperti angin. Oh, bukan. Allah Ta'ala itu seperti atom, neutron, proton dan sebagainya. Itu semuanya adalah bukan Allah. Allah Ta'ala itu bertempat. Itu semuanya bukan Allah. Allah Ta'ala tidak bertempat. Kalau bertempat, sama macam kita lah. Kita bertempat di kiri, di kanan, di atas, di bawah dan sebagainya. Itu sebabnya kalau kita mentafsirkan makna Allah Ta'ala itu Ar-Rahmanu ala arsistawa, Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arash. Kalau kita mentafsirkan makna Allah Ta'ala itu berada di langit, kan, makna kita mentasbihkan ataupun menyerupakan Allah Ta'ala seperti makhluk lah, bertempat, sedangkan Allah Ta'ala tidak bertempat. Jadi tak sesuai kalau kita terjemahkan makna Allah Ta'ala bersemayam di atas arash itu, maknanya Allah Ta'ala berada di langit, duduk ke atas, fil a'la, Allah Ta'ala berada di atas, sedangkan Allah Ta'ala tidak bertempat. Macam tu. Jadi itu termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini, kalau dia terbagi pada dua kategori, satu pada pandangan ulama salaf, yang kedua ulama khalaf. Ulama salaf berpandangan bahawa bila kita jumpa ayat-ayat mutasyabihat ini, kita tawakuf. Tawakuf makna senyap, diam. Tak perlu kita nak takwilkan kepada sesuatu makna lah. Terserahkan pada Allah Ta'ala apakah makna bersemayam sebenarnya. Kemudian ulama khalaf pula mentakwilkan dengan makna yang layak bagi Allah, iaitulah maknanya memerintah. Maknanya memerintah. Jadi Allah Ta'ala itu memerintah, mentadbir alam. Istaula makna memerintah. Jadi ulama khalaf maknanya, kalau ulama salaf ni 300 tahun selepas daripada tabi'in. Kemudian ulama khalaf ni 300 tahun kemudian. Jadi ulama khalaf mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Oleh demikian, ciri-ciri akidah sahih yang tidak ada tolak ansur dalam menghayati akidah yang berlandaskan Quran dan Sunnah ialah supaya orang-orang yang beriman dan Islam itu tetap di atas dasar tauhid. Kata musannaf mana pengaranglah. Ciri-ciri akidah yang sahih yang tidak ada tolak ansur dalam menghayati akidah yang berlandaskan Quran dan Sunnah ialah supaya orang-orang yang beriman dan Islam tetap atas dasar tauhid. Tauhid mana mengesahkan Allah lah. Tauhid, akidah ni satu benda yang bukan sama je. Ada orang kata ilmu tauhid, ada orang kata ilmu akidah, ada orang kata ilmu usuluddin. Tu bukan sama je maknanya. Cuma nak kata pada kita ni tentang pegangan kita. Apakah pegang kita sebenarnya? Kerana zaman sekarang ini banyak aliran-aliran pahaman-pahaman. Antara pahaman-pahaman yang ketara contohnya pahaman Wahabi, pahaman Syiah. Ini pahaman-pahaman ketara lah. Yang bercanggah pahaman kita, pemahaman mereka dengan pahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, sekalipun banyak godaan, tentangan dan tipu hela daripada pihak musuh-musuh Islam dan orang-orang yang sesat untuk menjadikan Islam menyeleweng daripada jalan yang benar ataupun agama yang benar. Jadi yang bahaya tuan serangan pemikiran. Kalau dulu tuan orang Islam banyak berperang dengan kafir ni kan, jadi menggunakan senjata. Dulu perang menggunakan senjata. Zaman sekarang ini perang tak guna senjata lagi. Jadi mereka menggunakan serangan pemikiran. Serangan pemikiran. Mereka masuk dalam kumpulan orang Islam. Dulu mereka tak masuk dalam kumpulan Islam. Mereka perang kan? Mereka dengan kumpulan mereka, Islam dengan kumpulan Islam. Zaman sekarang ni mereka tak gunakan senjata lagi, walaupun ada yang menggunakan senjata. Tapi mereka tengoklah macam mana keadaan akidah umat Islam masa tu. Kalau akidah dia, persenjataan dia kuat. Kalau persenjataan dia kuat, jadi mereka tak boleh serang menggunakan senjata. Jadi menggunakan pemikiran. Kalau orang Islam tu tak kuat daripada segi persenjataan dia, persenjataan tak kuat, jadi mereka menggunakan senjata lah, menyerang dan juga membunuh orang Islam. Setiap hari kita dengar kan, orang Islam dibunuh, orang Islam dibunuh, Islam dihalau, Islam diganyang, Islam diperkosa dan sebagainya. Banyak kita dengar tu orang Islam. Tapi agama lain tak ada lagi kita dengar. Tapi yang dianggap pengganas tu orang Islam. Orang Islam yang kena balun, orang Islam yang kena hentam, orang Islam yang kena ganyang, tapi yang dianggap pengganas tu orang Islam. Itu yang pelik tu. Sepatutnya orang yang mengganyang itulah yang katakan sebagai pengganas. Tapi kita yang dianggap pengganas. Itulah yang sedihnya. Jadi orang musuh Islam ni menggunakan pelbagai kaedah dan cara lah. Kemudian sebenarnya musuh Islam ini dia menyerang Islam ni bukan daripada sekarang je, dulu lagi dah berlaku dah. Pada zaman kerajaan Melayu Melaka dulu kan, kerajaan Melayu Melaka, jadi mereka dah serang Islam dah. Kalau sebelum daripada Portugis datang, jadi Melaka ni kuat dengan berpegang kepada Islam. Seperti raja apa tu, Paramiswara kan, dia masuk Islam kan, dia dengan masuk Islam, Islam kuat. Jadi perdagangan hebat di Melaka. Tapi bila sampai pada tahun 1511, Islam Melaka telah pun dijajah oleh Portugis. Orang-orang barat ni tuan, mereka datang ke tanah Melayu. Mereka bukan hanya sekadar untuk berperang. Mereka bukan sekadar untuk berperang. Mereka bukan sekadar untuk menjajah tanah Melayu. Mereka bukan sekadar untuk orang kata mengambil hasil masul. Contohnya biji timah ke kan.
400 dan sebagainya. Bukan itu saja tujuan mereka datang ke tanah Melayu. Malahan sebenarnya mereka datang ke tanah Melayu juga untuk mengembangkan agama Kristian. Mengembangkan agama mereka. Sebabnya bila Portugis datang ke, British datang ke tanah Melayu, selain daripada mereka menjajah Islam, kan, dari segi harta benda dan sebagainya, malah pemikiran pun diserang juga lah. Banyak gereja-gereja telah pun didirikan di tanah Melayu pada masa itu, kan. Sebab sampai sekarang pun kita tengok masih lagi ada gereja. Macam tu. Baik. Jadi sikap orang-orang yang beriman dan Islam dan tidak bertolak ansur dalam menghayati akidah yang sahih adalah merupakan suatu ketegasan mereka dalam mempertahankan kebenaran agama Islam dan akidah yang sahih itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda di Mekah sebelum berhijrah di Madinah, di mana baginda telah menolak sebarang penyembahan dan amalan syirik yang dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin di Mekah yang menyembah berhala. Nampak tak? Jadi pada zaman tersebut, sebelum daripada hijrah lagi Nabi dah berdakwah dan Hazim ramai Muslim. Jadi apakah yang apakah yang menjadi orang kata tunjang kepada kekuatan Islam masa tu? Salah satunya akidah lah. Tak? Akidah lah. Kalau tidak bukan akidah, sudah tentu tak ramailah orang masuk Islam. Islam pun tak sampai pada kita pada zaman sekarang ini. Tapi disebabkan oleh akidah yang kuat yang tekan oleh baginda Islam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, kan? Maka Islam pun berkembang sampailah kepada hari ini. Walaupun tu tak ada masanya tuan-tuan, ada masanya orang kafir Quraisy ni ada masanya menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, setahun ya Muhammad, kami akan sama-sama menyembah Tuhan engkau. Setahun besok kau pula sembah Tuhan kami. Kan? Setahun sembah Tuhan engkau, setahun sembah Tuhan kami. Boleh ke macam tu? Jadi perkara itu tidak pun disetujui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana akidah tak boleh jual beli. Akidah tak boleh ditukar-tukar. Kalau akidah boleh tukar-tukar, senang. Macam tukar baju je. Betul tak? Hari ni Islam, petang kan tak Islam lah. Malam kan Islam balik. Besok tak Islam balik. Macam tukar baju tu kan. Boleh ke Islam macam tu? Tak boleh. Jadi akhirnya Allah Ta'ala menurunkan Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kata oleh Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu, tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan tiada kamu menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan tiada aku sembah apa yang kamu sembah. Jadi tidak boleh kompromi dalam soal penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut nanti waktu sembah patung nanti tiba-tiba malaikat baru pun sampai je lah. Waktu sembah Allah Taala tu okeylah. Kalau mati masa tu malaikat baru datang pun okeylah, alhamdulillah, selamat akidah kita. Bagaimana nanti kalau seandainya setahun penyembahan pada patung berhala, malaikat baru pun sampai. Hai, dia kata kan, dah tiba masanya dah, kata kan. Masa tu temahnya apa tu? Macam mana? Sudah tentu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kafir-kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin Mekah telah memujuk dan mengajak Rasulullah SAW menyembah Tuhan mereka patung-patung berhala selama setahun. Nampak? Selama setahun. Ada situ. Dan mereka berjanji akan menyembah Tuhan Nabi Muhammad SAW, iaitu Allah Ta'ala, selama setahun pula. Boleh pula setahun sembah, setahun tak sembah. Kan? Kerja tu mudahlah Islam.
Tenang je kan. Islam tidak begitu. Sebab apa? Akidah ni tak boleh tolak ansur, tidak boleh jual beli dan sebagainya. Kalau orang akidah boleh jual beli, parahlah jaya, hancurlah Islam. Hancurlah Islam. Sama juga contoh kalau dalam bab orang kata rasuah. Bagaimana kalau soalan contohnya pegawai muhafazah tu rasuah. Macam mana? Hancur tak negara tu? Hancur. Hari ni aku tak nak rasuah lah. Kalau orang bagi memang aku tak terima. Tapi bulan depan insya-Allah siapa bagi aku terima. Bolehlah je tu. Sebulan terima, sebulan tak terima. Bulan ni masa siapa mana-mana yang nak bagi rasuah aku tak terima. Bulan depan insya-Allah siapa nak rasuah, bolehlah saya terima tu. Bulan besok tu tak terima balik. Hancurlah negara macam tu. Macam itulah lebih kurang kan baratnya. Baik, cadangan ini dikemukakan oleh sekumpulan kaum Quraisy. Antaranya ialah Haris bin Qais Al-Syahmi, As bin Wa'il, Wa'did bin Mughirah, Aswad bin Abdul Muttalib dan Umayyah bin Khalaf. Ni antara dia punya kepala-kepala lah. Teko-teko ni. Ataupun kepala samsing lah. Kafir musyrik Mekah maksud tu. Jadi mereka berkata, ya Muhammad, marilah mengikut agama kami dan kami mengikut agama engkau. Sembahlah Tuhan kami selama setahun dan kami menyembah Tuhan engkau selama setahun. Tak? 1 minit pun tak boleh, apalagi setahun. Walaupun kita dibagi contoh 1 minit untuk menyembah patung berhala, 1 minit je, sesaat je menyembah berhala, hancur tak? Hancur tak akidah kita? Hancur lah. Kira-kira murtad lah, keluar pada Islam. Walaupun seminit. Ini lagi pula kalau setahun pula, lagi parah tu, setahun dia bagi. Jadi Nabi SAW bertegas dengan akidah baginda Rasulullah SAW. Nabi tetap tidak akan berganjak, kan, tidak akan mengikut kepada ajakan, kan, dan tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh pemuka-pemuka Quraisy kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kami dapati agama engkau dan Tuhan engkau lebih baik, kami akan bersama-sama engkau dalam agama engkau dan menyembah Tuhan engkau. Dan jika engkau dapati agama kami dan Tuhan kami lebih baik, hendaklah engkau bersama-sama kami dalam agama kami dan menyembah Tuhan kami. Macam tu pula. Hakikatnya, adakah agama yang bukan Islam tu baik? Tetap tidak akan baik. Walaupun di sudut pandang zahirnya nampak macam baik. Kerana agama selain Islam pun ada juga agama selain Islam ni yang mengajak pada kebaikan. Tak mengajak pun benda-benda jahat pun. Tapi tetap akidah mereka tak betul lah. Ya. Jadi cadangan kaum ini telah ditentang dan ditolak oleh Rasulullah SAW, sementara secara berterus terang dan berani yang didorong oleh semangat keimanan dan ketauhidan yang membara kepada jiwa dan hati baginda, yang tidak boleh dipujuk dan dirayu oleh sebarang apa jua pun. Nampak? Ini kuatnya akidah baginda Rasulullah SAW. Kalau akidah baginda Nabi tak kuat, Nabi kata, oh boleh aja. Boleh aja. Apalagi kalau contoh ditawarkan dengan duang duit, wang ringgit ke, perempuan ke, jawatan ke, ditawarkan kepada baginda Rasulullah. Jadi kalau akidah Nabi tak kuat, habislah. Hancurlah. Baik. Jadi seiringan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu untuk menguatkan lagi semangat keimanan dan ketauhidan yang berlandaskan akidah. Allah Taala sebut dalam Quran, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun," ayat tadi, "wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Apa maksud lakum dinukum?
Waliyadin, bagi kamu agama kamu. Waliyadin maksud bagi aku agama aku. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu. Aku tidak akan berganjak walaupun sedikit pun, walaupun sesaat untuk menyembah patung berhala. Walaupun sesaat. Kalau boleh lah sesaat lah sembah berhala, habislah. Itulah. Jadi akidah yang sahih ni, akidah yang kuat mesti tanamkan diri kita. Begitu juga akidah sahih mesti tanamkan pada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah oleh kamu akan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nampak? Tu tugas kita tu. Terutama kita ni kaum para bapa ni. Kaum lelaki. Kaum lelaki. Jangan nanti kaum lelaki, ayah-ayah rajin datang surau. Ayah-ayah ditanamkan akidah yang sahih. Anak kat rumah, akidah tak sahih. Kita takut tu. Bila zaman sekarang kan, dengan orang kata alat teknologi dan sebagainya, serangan-serangan pembeki. Kadang dekat game tu pun kadang-kadang boleh menyebabkan akidah tak sahih. Kan banyak zaman sekarang game-game kan? Game-game yang terdapat yang boleh di-download daripada internet. Tengok kadang budak kadang-kadang boleh senyap dalam bilik tu kan dia main game tu. Budak anak kita lah. Ada yang jadi gila main game tu. Tengok. Kesan daripada main game tu. Tengok. Sekali tu tengoklah apa game yang dia main. Apa game yang dia main tu. Takut nanti game-game yang jenis boleh menyesatkan, menyelewengkan akidah kita. Macam tu. Jadi sambungan dengan ini tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi kekuatan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertahankan akidah dan tauhid orang-orang yang beriman dan Islam tanpa mempedulikan bantahan daripada orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, "Fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin." Fasda bima tu'mar, sampaikanlah secara berterus terang akan apa yang diperintahkan pada kamu. Wa'rid 'anil musyrikin, dan janganlah kamu hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrikin tersebut. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut fasda bima tu'mar, sampaikan secara terang dan jelas. Pada awal pemuda Islam kan, Islam itu disebarkan secara sir ni secara senyap-senyap. Selepas 3 tahun, tak silap saya, lepas 3 tahun bila Sayyidina Umar masuk Islam, maka Umar tanyalah kepada baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, adakah kita berada di agama yang benar?" Nabi kata, "Ya, kita berada di agama benar." Kalau kita beragama benar, kenapa kita senyap aja? Kenapa masih berdiam diri? Kalau macam tu kita kena keluar. Kena keluar. Bila keluar je tuan, menzahirkan keimanan, kata jadi orang kafir musyrik Mekah pun marahlah dia. Ada yang maling batu lah, ada yang caci maki hamun dan sebagainya. Itu juga Sayyidina Umar pun dimaki hamun juga oleh sahabat-sahabatnya. Sebelum dia masuk Islam, Sayyidina Umar ni antara orang yang hebat dalam agama sebelum Islam lah. Mana agama kafir musyrik Mekah. Agama kafir kan. Jadi dia antara orang kata panglima perang yang hebat. Jadi dia ni Sayyidina Umar pun antara orang yang disayangi oleh pemimpin musyrik Mekah. Tapi bila nak masuk Islam, jadi dia pun dibenci oleh orang kafir musyrik Mekah. Dia pun orang kata caci maki dan sebagainya. Macam itulah. Begitu juga dengan golongan ahli kitab. Pendeta golongan ahli kitab ni seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni dia termasuk dalam pendeta Yahudi, golongan ahli kitab lah. Dia ni orang yang direspek oleh orang Yahudi. Apa saja yang dicakap oleh dia kan, semua orang Yahudi akan angguk.
Tidak ada bantahan. Kalau dia kata A tu A lah. Kalau dia kata B tu B lah, kata orang Yahudi. Ikut dia cakap Abdullah bin Salam. Tapi tuan-tuan, bila Abdullah bin Salam masuk Islam saja dia bersyahadah kan di hadapan orang Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu, maka lalu dia pun dibenci oleh Yahudi. Dibenci, dimarah, dipelekeh. Jadi mereka menganggap bahawa Abdullah bin Salam itu telah murtad, telah keluar pada agama dia, masuk ke dalam agama Islam. Jadi mereka anggap agama yang betul tu agama Yahudi. Agama Yahudi yang betul. Jadi bila keluar Yahudi, masuk Islam, mana dikira murtad. Pada tanggapan mereka lah. Baik. Jadi firman Allah Ta'ala tersebut adalah menjadi dalil bahawa akidah yang sahih tidak bertolak ansur dalam menanamkan keimanan dan tauhid dalam hati seseorang manusia. Akidah yang sahih tidak bertolak ansur. Dia tidak ada tolak ansur di dalam menanamkan keimanan dan tauhid dalam hati seseorang manusia, dan tidak mempedulikan sebarang usaha dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang cuba hendak memesongkan akidah dan keimanan seorang tersebut. Itu sebabnya kita perlu mempertahankan akidah sahih, akidah betul lah. Jadi macam mana dapat akidah betul? Kena mengaji lah, kena belajar. Kena belajar ni tak pernah habisnya. Kadang orang kata belajar ni dah cukup dah tu, belajar dulu kat sekolah dulu dah cukup dah, tak payah belajar lagi. Tu tanggapan yang salah, tuan-tuan. Kerana ilmu ni selagi mana kita mengaji, kita belajar, kita rasa masih ada lagi kekurangan-kekurangan pada diri kita kan. Macam saya sendiri pun, walaupun saya dah mengajar, setiap malam mengajar, saya nak mengajar sini dan sebagainya, tapi saya masih ada banyak lagi kekurangan pada diri kita. Pada saya lah. Kurang tu, kurang dia sebagainya. Dan satu lagi, bila kita mengajar ni, ilmu kita bertambah. Tapi dalam satu konteks pula kita rasakan banyak lagi kelemahan kita, orang kita. Itu orang yang mengajar, macam saya mengajar. Ini yang tak mengajar ni. Yang tak mengajar ni, yang rasa dia hebat, rasa ilmu dah banyak dah, dia tak payah belajar lagi dah. Apa nak belajar lagi kan. Jadi itu sangat tanggapan yang salah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun sebut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada buayan sampailah ke liang lahat. Sebenarnya tak habis masa tu. Kalau kita menganggap bila kita dah ada, contohnya dah ada PhD, dah ada doktor ke apa sebagainya, dah ada tiga PhD dan sebagainya, jadi kita menganggap tak perlu belajar lagi lah, ilmu dah banyak dah. Itu salah tanggapan yang salah. Sebenarnya ilmu mata ni sangat luas. Kadang ilmu tu tuan-tuan ada pada kita, tak ada pada orang lain. Ada ilmu tak ada pada orang lain, ada pada kita. Tak? Kerana hakikat kita dalam manusia dalam dunia ni, kita tidak boleh mencakupi semua ilmu. Itu sebabnya orang tu, seorang kalau dia profesor tu, profesor dalam bahagian tu je. Dia profesor contoh dalam bahagian dalam nuklear. Dalam nuklear je lah. Dalam benda lain kan dia tak tahu sangat. Tahu sikit je lah. Dia ni profesor dalam matematik. Dia pakar matematik je. Dia tanya bab lain kan dia tak tahu sangat. Kan? Ataupun profesor tentang lalat saja. Dia pakar tentang lalat. Lalat je lah. Benda lain kadang dia tak tahu sangat. Tahu tapi tak banyak sangat lah dia tahu. Jadi mana memang manusia ni terbatas ilmu dia. Itu sebabnya dalam bab mengaji ni tak pernah habis. Ada je benda-benda, kadang-kadang baru benda baru. Baik, kemudian fasa kelima, akidah yang batil. Pengertian batil dan ciri akidah yang batil. Batil adalah berarti, apa maksud batil tu kan? Batil ke batal? Batil
Batil ialah bererti suatu perbuatan dan peribadatan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diperakui sebagai suatu perbuatan dan peribadatan yang sah di sisi hukum syarak. Itu dikatakan batil. Batil ke, fasid ke, lebih kurang sama tu. Cuma dari segi umum atau khusus lah. Umum atau khusus. Batil. Okay. Khata' tersalah. Khata' salah. Batil. Haram. Ada persamaan suatu ketika dan ada masanya tidak ada persamaan antara lafaz-lafaz ataupun istilah-istilah tersebut. Jadi akidah yang batil adalah berarti suatu i'tikad atau kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas syariah daripada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan akidah yang batil. Satu i'tikad dan kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas syarak dan daripada Quran dan sunnah. Dengan arti kata lain, akidah yang batil adalah suatu akidah yang terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti mana contoh? Akidah Mu'tazilah. Kemudian Jabariyah. Kemudian Qadariyah. Dan lain-lain akidah yang daripada kumpulan-kumpulan sesat. Mujassimah. Pahaman kata pahaman bayyah macam-macam lah. Pahaman Syiah kan yang popular, pahaman Syiah, pahaman Wahabi, Jassimah dan sebagainya. Banyaklah pahaman yang kadang-kadang kita pun pelik kan pahaman-pahaman tersebut. Jadi banyak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita lihat pertama Mu'tazilah. Mu'tazilah dikenal di kalangan orang ramai dengan panggilan Mu'tazili. Apa maksud Mu'tazili? Orang yang tergelincir. Siapa pengasasnya? Wasil bin Atha. Iaitu kerana Wasil bin Atha telah tergelincir daripada pahaman gurunya Hasan Basri, di mana Hasan Basri ini seorang ulama besar, seorang tabi'in dalam mazhab akidah Ahlussunnah yang mengajar di negeri Basrah. Jadi pengikut menyeleweng daripada guru. Kadang biasa jumpa je tu. Tak? Kadang guru tak betul, anak murid betul, ada juga. Ada masa pula guru betul, anak murid tak betul. Ada masanya dua-dua tak betul. Itu lagi parah lah. Ada masa dua-dua tak betul. Guru pun tak betul, anak murid pun tak betul. Dua-dua tak betul. Konolah pergi jumpa basuh lah sikit lah. Sental sikit kan. Dah dua-dua tak betul. Parah lah je Yang paling baik, paling bagus, dua-dua betul. Mana guru betul, anak murid pun betul. Jangan kita jadi macam ketam tu lah. Ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Kan ada macam tu. Bapak tak sembahyang, anak sembahyang. Bapak tak sembahyang. Contoh ada satu kes tu, ada seorang budak perempuan lah. Budak perempuan ni dia datang lah dengan mak dia, datang dengan mak dia, nak nikah. Banyak kadang-kadang kes macam tu. Tapi bapak dia dah, mak ayah dah bercerai. Mak ayah bercerai. Kata ustaz, dia kata budak ni berumur. Dia 15 tahun. Tapi dia nak nikah. Bukan dia nak nikah tu bukan makna mengandung, tak ada. Tak ada. Boleh, kena mohon mahkamah. Nikah berumur kena mohon mahkamah. Syaratnya undang Malaysia ni mana-mana lelaki atau perempuan yang bawah umur, macam perempuan ni kalau bawah umur mana 16 tahun ke bawah, itu bawah umur. Lelaki 18 ke bawah, itu bawah umur. Mana kena mohon mahkamah, kan, perintah mahkamah untuk berkahwin bawah umur lah. Tapi ada juga yang berkahwin bawah umur ni kadang ada dah terlanjur. Dah terlanjur, tak boleh buat apa lah.
mak ayah kata nikah lah ustaz tu. Dogi tu nak cakap. Macam tadi budak perempuan tu belum lagi. Tapi dia kata budak lelaki tu dah mula dah, dia kata. Lebih-lebih lah. Dia lah mula-mula lebih tak ada perempuan tadi. Jadi tak kahwinnya lah dia. Budak perempuan pula dia kata dah bercerai. Mak dengan ayah dah bercerai. Lepas tu dia kata ayah tak sembahyang. Ayah tak sembahyang. Macam mana tu ustaz? Ayah tak sembahyang ni. Boleh tak ayah jadi wali dia macam mana? Ayah tak sembahyang. Tu susah tu. Anak sembahyang. Tapi bapa tak sembahyang. Yang biasa kita jumpa ni kan ayah sembahyang, anak sembahyang, alhamdulillah lah. Ataupun ayah sembahyang, anak tak sembahyang, ada juga. Begitu. Tapi ada juga yang berlaku anak sembahyang, bapa tak sembahyang. Kulu-kili kedai baru tak sembahyang. Macam. Baik. Jadi pada suatu ketika pengajaran Hasan Basri sampai kepada satu masalah mengenai seorang Islam yang mengerjakan dosa besar. Okey. Jadi suatu hari tuan-tuan Hasan Basri ni dia mengajar dengan anak murid dia. Masuk dalam bab berkenaan orang yang melakukan dosa besar. Lepas itu mati dalam keadaan mengerjakan dosa besar. Macam mana? Hasan Basri menerangkan dengan alasan-alasan yang kuat bahawa orang itu termasuk golongan orang yang ahli maksiat. Tetapi dia masih lagi mukmin selama dia percaya kepada Allah, Rasul dan segala perkhabaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi Hasan Basri kata mana-mana orang yang melakukan dosa besar tiba-tiba meninggal dunia tapi akidah dia masih percaya pada Allah. Dia yakin pada Allah Ta'ala ni, yakin bertuhankan Allah, tapi semua mungkin dia silap dia tu ialah silap dia ni banyak lakukan dosa besar. Tapi akidah dia masih lagi bertauhid pada Allah. Apa benda jahat dia tak buat, semua dia buat. Mencuri semua dia buat. Berzina pun dia buat. Kan? Curi segirap orang pun dia curi Lantun orang pun dia curi Kan? Pisang orang pun dia kobeh Tahu tak? Rumah orang pun dia pecah Semua benda-benda yang tak lalu semua buat Tiba-tiba dia meninggal dunia, mati dia. Macam mana? Jadi orang macam ni mati dia tetap dinamakan sebagai orang mukmin, tapi mukmin asi lah. Mukmin yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendapat Hasan Basri ini telah dibangkang oleh muridnya Wasil bin Atha tadi. Wasil berkata, orang yang mengerjakan dosa besar tidak lagi dikira sebagai orang mukmin. Dia kata, Wasil dia kata, siapa saja yang melakukan dosa besar maka dikira sebagai orang yang tidak beriman. Dia kata, tetapi dia tidak pula menjadi kafir. Jika dia tidak bertaubat di akhirat kelak, dia kekal dalam neraka, tetapi azabnya diringankan, tidak seperti azab yang dirasai oleh orang-orang yang kafir sejati. Ini pandangan daripada Wasil bin Atha lah. Wasil bin Atha kata, orang yang melakukan dosa besar ni dikira bukan orang yang beriman. Kalau mati dalam keadaan tidak beriman. Lepas tu masuk dalam neraka. Cuma azab dalam neraka tu tak sama dengan azab orang yang kafir tulen. Kafir asli. Orang kafir asli ni azabnya lagi berat berbanding dengan dia lah, kata pendapat Wasil bin Atha. Jadi bercanggah dengan pahaman Ahlussunnah. Ahlussunnah berpandangan sepakat menyatakan bahawa sesiapa yang melakukan dosa besar selain daripada syirik pada Allah Ta'ala, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut kepada keadaan mana dosa besar dilakukan itu. Selepas habis segala dosa-dosa dan kesalahannya, dibalas oleh Allah Ta'ala, kemudian dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Itu paham Ahlussunnah. Maksudnya orang yang berdosa besar ni dia tak akan kekal dalam neraka.
Wasil bin Atta kata confirm kekal dalam neraka. Cuma tingkatan berbeza. Tingkatan dengan kafir sejati ni, kafir tulen ni berbeza dengan orang yang macam tadi. Jadi Wasil berpendapat orang yang kekal dalam neraka ada dua kumpulan. Pertama, kafir sejati ataupun kafir tulen lah. Memang asal-asal kafir. Kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar tanpa bertaubat kepada Allah. Jadi pemikiran dan pendapat Wasil ini tidak diterima oleh gurunya Hasan Basri. Lalu diusir Wasil daripada golongannya. Dan Wasil pun mengasingkan diri ke sebuah tempat pengajian yang tersendiri dan meneruskan keyakinannya, akidah dia. Jadi pemikiran Wasil ini telah disokong oleh Umar bin Abid. Ada pula penyokongnya. Biasanya orang ni kalau orang tu jadi masih lagi berpegang dengan akidah dia, bila ada penyokong. Cuba tak ada penyokong, dia seorang je. Memang sekejap je lah. Lepas tu ubah lah dia balik. Tapi sebabkan ada penyokong tu, jadi macam tu. Faham kan tu? Jadi pemikiran Wasil ini telah disokong oleh Umar bin Abid. Dia menyebabkan terbentuknya satu mazhab yang tersendiri dan dikenal dengan mazhab Mu'tazilah. Di mana Wasil bin Atta ini pemimpin dan pengaju kepada mazhab Mu'tazilah tadi. Dialah pelopor lah. Dialah macam penaja dia lah. Ada penaja, ada pula penyokong kan. Jadi dia. Cuba dia seorang je. Dia je terkuntang kanting istilah kita kan. Dia je terkuntang kanting macam tu. Memang tak ada lah. Tak akan bertahan lama lah. Fahaman dia. Akhirnya dia akan berubah juga fikirannya. Tapi bila ada penyokong yang menyokong dia, bagi pula sponsor, bagi duit dan sebagainya kan, menyediakan tempat dan sebagainya, tu yang jadi macam tu. Macam tu lah fahaman apa tu yang diharamkan tu, fahaman al-akam kan, fahaman al-akam, ajaran al-akam kan, syari tu kan. Cuba kalau ada seorang je, tak ada penyokongnya, berlaku tak? Tak berlaku dia tau. Tapi sebabkan oleh penyokong itu, penyokong pula taksub tu, taksub penyokongnya. Sekarang ni pun walaupun fahaman apa tu al-akam tu dah diharamkan, tapi masih ada lagi dia punya tu. Saki-baki itu masih ada lagi. Masih ada lagi saki-baki tu. Mereka lagi kuat lagi ekonomi dia lah. Dia kalau berkahwin tu dalam kumpulan dia saja. Dia berkahwin kumpulan saja. Dia tak masuk kumpulan, tak bagi orang lain masuk. Dan kumpulan dia saja. Nak kahwin pun dalam kumpulan dia saja. Itu sebab kadang-kadang kan, dia tak nak dengar cakap mak ayah. Kenapa? Dia dah masuk kumpulan tu. Bila dah masuk kumpulan tu, bila ayah tak terima dan sebagainya, jadi ayah pun dipinggirkan gitu. Sebab apa? Kerana tak masuk dengan kumpulan dia. Macam tu. Dan kumpulan ini dia memang suka, macam poligami dia memang suka. Poligami dia suka. Tapi masalahnya kadang dia memasukkan dokumen. Kita dah berapa kali dah dapat kesan lah, dapat tangkap dan sebagainya. Perbuatan mereka tu, dia kalau nak poligami kan kena ada kebenaran mahkamah. Jadi dia adalah kaki tu yang mereka benda tu, mereka surat tu, mereka chop dia, mereka sign dia, tentu. Dia adalah kaki tu yang buat benda dokumen-dokumen tu. Tapi bila benda tu bila sampai kat kita pun ragu benda tu, kita telefon lah. Telefon mahkamah yang mengeluarkan kebenaran tu, kita telefon pejabat agama yang mengeluarkan kebenaran tu. Betul tak benda ni sahih ke tak sahih? Dia kata tak ada dalam dokumen mereka. Tidak ada dalam sistem mereka. Ini semua palsu. Nampak? Ini masalah besar kan? Baik. Ini bukan bermakna Islam ni melarang daripada poligami, kan? Kita tidak melarang seorang tu ada kemampuan poligami lah. Dia ada kemampuan kan? Ada kesanggupan, kemampuan, boleh. Tapi ikutlah cara dia betul. Ikut cara lah. Undang-undang Malaysia ni ikut je lah. Kalau undang Malaysia ni siapa nak poligami kena ada kebenaran mahkamah, ikutlah kebenaran mahkamah. Kalau kau rasa kau mampu, kenapa kau tak pergi mohon mahkamah?
Kenapa nak memasukkan dokumen? Dia kita ada tangkap, kita panggil dia, kenapa tuan buat macam ni? Dia kata saya diberitahu susah, dia kata. Susahlah nak dapat kebenaran ni. Siapa cakap susah? Kalau tuan rasa tuan mampu, pergi je mahkamah, mohon kebenaran mahkamah. Hakim pun dia akan soal-soal dulu, betul ke ikut kemampuan tuan, betul ke mampu ke tak mampu, kan? Supaya nanti jangan menginai orang perempuan. Apalagi kalau seandainya contohnya isteri pertama setuju. Isteri pertama setuju, lagi pula senang kan? Isteri pertama tuan macam mana, setuju tak? Setuju. Habis kalau setuju, apa masalahnya? Kenapa nak memasukkan dokumen? Tak? Kenapa memasukkan dokumen? Ikutlah cara betul. Pergi je mahkamah, mohon je. Baik. Jadi mazhab Mu'tazilah ini dalam memahamkan agama sangat menggunakan fikiran yang dicampurkan pula dengan falsafah Yunani. Dengan kegiatan penganjur-penganjur mazhab Mu'tazilah dalam bahasa yang singkat sahaja, dalam masa singkat sahaja mazhab ini telah berkembang dengan rancak dan pesat mempengaruhi akidah-akidah manusia. Nampak? Jadi pahaman yang sesat ni bila ada dia punya penganjur, penaja tu, dia cepat dia berkembang. Apalagi contohnya orang yang mengikut dia tu orang yang sama satu pahaman dengan dia, kan? Orang yang sama satu pahaman dia. Ataupun orang yang mengikut tu pahaman agamanya cetek. Agama cetek. Memang sangat senanglah jadi pengikut dia. Lepas tu disediakan pula tempat tinggal pula. Lepas tu dibagi makan percuma, tempat tinggal percuma. Kalau nak nikah dicarikan isteri, tu tak? Kalau nak nikah dicarikan isteri, nak carikan nikah seorang lagi dicarikan isteri seorang lagi. Kalau tak mampu disediakan duit, nak duit untuk kamu menikah. Memang senanglah macam tu. Jadi pahaman-pahaman tu pun dia berkembang, cepatlah berkembang. Sebab apa? Ada pendokong. Ada penganjur, ada pendokong. Ini banyak berlaku macam tu kita dengar. Cuba kalau tidak ada penyokong, tidak ada sambutan, ada tak dia akan berkembang ke? Tak berkembang. Macam tu, contoh. Contoh je. Tak ada siapa keluarkan duit. Ontok. Jadi kini pengikut mazhab Mu'tazilah ini banyak bertaburan di Syam, di Yaman, di Iraq, Iran, Pakistan dan juga negeri-negeri Islam yang lain. Jadi pahaman Mu'tazilah ini disedari atau tidak telah menyeludup melalui ajaran Islam. Ini bahaya tu. Sebab saya kata tadi, Islam itu diserang bukan hanya dengan menggunakan senjata. Kalau Islam diserang menggunakan senjata itu senang, kita keluarkan senjata kita. Kalau zaman Nabi kan pakai senjata. Sama sekarang ni tidak lagi pemikiran psikologi. Gerak peperangan, orang kata gerak saraf kan. Itulah cara dia. Dia masuk, musuh Islam tu masuk dalam orang Islam tu. Dia mempengaruhi. Itu saja tu kan pengajian kita. InsyaAllah, alhamdulillah. Kalau datang kita sambung lagi ya. Lepas itu wallahu alam bisawab wa ilaihi majur. Baik, kalau ada persoalan, pertanyaan ada tak? Sebelum saya tutup. Tak ada? Okey, tak ada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala nabiyyina wa yaqina as-sariqa wa ala mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatai alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum wa minkum taqabbal ya.